Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rusmaini binti Abdullah, Guru Sains di SMK Bandar Baru Salat Tinggi Sepang Selangor, akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Kemahiran Menghuraikan Fakta Sains menggunakan teknik Gatacom dan Mnemonik. Kita lihat dahulu abstrak. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menghuraikan fakta sains di kalangan murid-murid melalui teknik Gatacom dan Mnemonik. Responden kajian saya terdiri daripada 35 orang murid daripada kelas 2 cekal. Data dikumpul melalui ujian pra iaitu ujian diagnostik, ujian pos 1 dan ujian pos 2. Dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan dalam ujian pos 1 dan ujian pos 2 dan murid-murid sangat seronok mengaplikasikan kaedah ini. Ini jelas menunjukkan teknik Gatacom dan Mnemonik mampu meningkatkan minat murid dalam proses menghuraikan fakta sains serta mengukuhkan kefahaman dan ingatan mereka. Kita lihat refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Murid menghadapi masalah berkaitan. Yang pertama, menjawab soalan menghuraikan dan menerangkan pada bahagian C serta tidak menepati kehendak soalan. Yang kedua, murid kurang mahir menggunakan istilah sains yang betul semasa menghuraikan fakta sains. Yang ketiga, huraian atau penerangan yang dibuat tidak tepat. Dan yang keempat, murid langsung tidak dapat menghuraikan fakta sains. Sebagai tindak balas kepada masalah tersebut, teknik untuk memudahkan murid menjawab soalan iaitu teknik Gatacom dan Mnemonik akan dipraktikkan. Melalui kajian tindakan yang dijalankan oleh Siti Hadijah Muhammadi 2017, didapati bahawa murid menghadapi masalah untuk mengolah jawapan bagi soalan kebat. Kebanyakan mereka gagal menjawab soalan ini iaitu kata tugas menghuraikan dengan baik. Maka, saya sebagai penyelidik mengambil inisiatif menggunakan teknik Gatacom bagi memudahkan murid menjawab soalan kata tugas menghuraikan. Teknik Gatacom adalah daripada rangkaian perkataan, GA iaitu gariskan kata kunci pada soalan, TA tajuk iaitu pelajar mesti mengenal pasti tajuk, KO konsep dan istilah sains ditulis dengan betul, M ialah markah. Markah menunjukkan jumlah poin yang akan ditulis oleh murid. Contohnya jika 2 markah maka poin yang perlu ditulis oleh murid ialah 2 dan seterusnya. Kaedah mnemonik yang akan dipraktikkan ialah anekdot, iaitu teknik yang menggunakan cerita pendek atau lucu untuk memudahkan proses ingatan. Melalui kajian tindakan yang telah dijalankan oleh Umi Fairuz binti Muhammad Jamil 2003, 82% pelajarnya mudah mengingati pelajaran yang diajar melalui kaedah mnemonik. Jadi, kaedah tersebut dipraktikkan kepada murid saya. Objektif kajian. Objektif A, murid dapat menghuraikan fakta sains dengan betul. Objektif khusus, mengurangkan bilangan murid yang menjawab dengan tidak lengkap soalan sains. Yang kedua, membantu murid menghuraikan fakta sains dengan betul. Dan yang ketiga, membantu murid menggunakan istilah sains yang betul semasa menghuraikan fakta sains. Sekarang kita lihat kumpulan sasaran, iaitu murid kelas 2 cekal seramai 35 orang. Daripada analisis item ujian diagnostik yang telah saya jalankan kepada semua murid 2 cekal, didapati peratus murid menjawab soalan dengan betul bagi soalan menghuraikan adalah rendah. Kita lihat kitaran kajian. Kitaran yang pertama ialah pelan tindakan 1 dan kitaran 2 pelan tindakan 2. Reka bentuk kajian, saya mengambil model Chemist and McTaggart iaitu bermula daripada mereflect, melakukan refleksi untuk melakukan penambahbaikan, merancang mendapat idea awal untuk memula kajian tindakan, bertindak iaitu merancang tindakan berdasarkan data yang diperoleh, memerhati perubahan yang berlaku ke atas murid. Di dalam pelaksanaan kajian, kita lihat analisis tinjauan masalah iaitu analisis pemerhatian. Sebelum kajian dijalankan, murid kurang yakin dalam menghuraikan fakta sains dan murid tidak dapat menguraikan fakta sains dengan betul. Jadi tindakan yang akan diambil adalah murid menjawab latihan berkaitan kata tugas menghuraikan menggunakan teknik Gatacom.
murid mengikuti kelas online di YouTube berkaitan teknik Gatakom. Kita lihat pelan tindakan 1, iaitu latihan menjawab soalan menghuraikan dengan menggunakan yang pertama teknik Gatakom, yang kedua kaedah Unpacked Success Criteria, yang ketiga soalan pelbagai aras, yang keempat rubrik pemarkahan, yang kelima penggunaan thinking tools bagi memudahkan murid mendapat maklumat yang lebih tepat. Kita lihat tindakan yang pertama, kaedah Unpacking Success Criteria, iaitu saya memberikan jalur struktur ataupun structure strip teknik Gatakom ini kepada setiap pelajar dan pelajar akan menjawab soalan berdasarkan teknik Gatakom. Adalah rubrik permarkahan di mana setelah pelajar menjawab soalan, mereka diberi rubrik pemarkahan untuk menilai jawapan mereka sama ada betul ataupun tidak. Ini adalah penggunaan thinking tools mengikut kreativiti murid. Ini adalah hasil kerja murid iaitu ujian pra, ujian diagnostik, ujian pos 1, analisis item iaitu dapatan daripada ujian diagnostik, analisis ujian pra iaitu ujian diagnostik. Kita lihat markah betul, markah yang sepatutnya dan peratus soalan dijawab dengan betul. Untuk soalan 1 iaitu 4 markah, hanya 35% pelajar menjawab soalan ini dengan betul. Soalan yang kedua, 2 markah, 64% pelajar. Dan soalan ketiga, 4 markah, 43% sahaja pelajar berjaya menjawabnya dengan betul. Ini adalah analisis ujian pra, iaitu ujian diagnostik. Bilangan murid untuk aras rendah ialah 9, aras sederhana yang pertama 12, aras sederhana yang kedua 10, aras tinggi yang pertama 4 dan tiada murid mendapat markah di dalam julat 90 hingga 100. Perbandingan markah ujian pra dan ujian pos. Kita lihat analisis ujian pra dan pos 1. Didapati ada peningkatan pada 60 hingga 69, 12 markah, 70 hingga 89, 10 dan masih tiada lagi pelajar dapat markah 90 hingga 100 di dalam ujian pos yang pertama. Dan ini adalah perbandingan markah ujian pra dan ujian pos 1 dalam bentuk graf. Ini adalah gambar murid di mana murid menjawab soalan ujian pra, ujian pos dan juga murid membuat peta pemikiran. Ini adalah bahan bantu mengajar di mana saya membawa bahan mawjud ke dalam kelas. Guru menerangkan LO iaitu objektif pembelajaran dan juga SC, kriteria kejayaan yang akan dicapai. Dan yang di sebelah kanan, murid menjawab soalan kebat. Ini adalah guru menerangkan teknik Gatakom di dalam teknik menjawab soalan kebat di YouTube Live untuk berkongsi dengan murid-murid lain. Bukan murid saya sahaja yang mendapat manfaat daripada teknik ini, tetapi ia dikongsikan dengan kesemua pelajar di sekolah saya dan juga ianya boleh dipelajari oleh murid-murid seluruh Malaysia. Dan di sebelah kanan ini ialah murid menjawab soalan kebat secara live di dalam kelas online. Ini adalah respon murid yang mengatakan bahawa teknik Gatakom ini adalah teknik yang sangat mudah mereka ikuti dan bermanfaat. Refleksi pelan tindakan pertama, dapatan ujian pos berbanding ujian pra menunjukkan peningkatan sebanyak 85% tetapi masih belum mencapai julat markah yang cemerlang. Sebanyak 18% peningkatan bagi julat markah 70 hingga 89 dan 5% bagi julat 60 hingga 69. Ini bermakna ada peningkatan dari segi pemahaman murid dalam menjawab soalan bagi kata tugas menghuraikan. Sekarang kita akan lihat rumusan di mana peratus murid yang menguasai ialah 47% pada awalnya, tetapi setelah intervensi ini dijalankan di mana teknik Gatakom diaplikasikan, 85% murid meningkat markahnya. Ini adalah gelung kedua di mana kaedah mnemonik anekdot diperkenalkan. Ini adalah disebabkan oleh pelajar susah untuk mengingati fakta sains. Jadi kaedah anekdot diperkenalkan kepada murid untuk mengingati fakta sains dengan mudah. Anekdot ialah teknik yang menggunakan cerita pendek dan lucu untuk memudahkan proses ingatan. Ini adalah evidence di mana kelas online telah pun dijalankan. Saya juga jalankan kuis interaktif class point.
Okey, ini adalah uji minda yang dijalankan, termasuk juga soalan-soalan yang memerlukan huraian daripada pelajar-pelajar. Di sebelah kanan ini adalah mnemonik, okey, bagi bunyi. Pancing keli, simpan, kasih leman. Ini adalah penghargaan saya kepada murid dengan memberikan bintang ataupun star semasa kelas online dijalankan. Jadi ianya memberikan semangat kepada pelajar untuk berlumba-lumba menjawab soalan. Daripada star yang dikumpulkan ini, saya akan tukarkan kepada tahap penguasaan ataupun bank yang dicapai oleh setiap pelajar. Ini adalah toolkit for PBD di mana pelajar-pelajar boleh melihat deskriptor dan juga rubrik pemakahan semasa menilai jawapan yang dibuat oleh pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan mereka. Dan di sini juga disediakan ataupun disertakan dengan TP iaitu tahap penguasaan. Dan ada pelajar menjadi penilai rakan sebaya, okey, dan memberikan markah berdasarkan toolkit for PBD tadi. Assessment for learning juga saya jalankan dalam quizzes. Dan pelajar mengaplikasikan mnemonik untuk mengingati kembali fakta-fakta sains yang telah mereka pelajari. Ini adalah hasil kerja murid ujian POS 2. Murid juga mencipta mnemonik mereka sendiri. Ini adalah perbandingan markah ujian pra, POS 1 dan POS 2. Kita lihat analisis ujian pra, POS 1 dan POS 2. Bagi arah sederhana 60 hingga 69, pada asalnya ialah 12. Pada ujian POS 1, ianya berkurang kepada 10. Bagi julat 70 hingga 89, kita lihat ada peningkatan murid. Dan bagi julat 90 hingga 100, terdapat 3 murid telah pun mencapai julat tersebut. Ini adalah perbandingan markah bagi ujian pra, POS 1 dan POS 2 dalam bentuk graf. Daripada 35 orang responden, 33 orang atau 94.2% murid markahnya meningkat, manakala hanya 2 orang markahnya tidak berubah bagi ujian POS 1 dan ujian POS 2. Jadi saya akan berikan soalan-soalan kebat yang lebih banyak dan juga latihan yang berbentuk peta pemikiran. Ini adalah graf bagi perbandingan prestasi individu. Dan kita lihat refleksi pelan tindakan 2, pencapaian atau kesan kepada murid melalui kaedah mnemonik anekdot. Dapatan ujian POS 2 berbanding ujian POS 1, markah meningkat sebanyak 94.2%. Murid sangat seronok dalam mencipta mnemonik anekdot dan ianya berkesan dalam mengerti fakta sains. Ini adalah rumusan bagi teknik Gatacom dan juga mnemonik. 85% sahaja meningkat dalam teknik Gatacom, tetapi melalui kaedah mnemonik anekdot, peratus murid yang menguasai tajuk selepas pelan interaksi tersebut ialah 94.2%. Sekarang kita akan lihat kesimpulan. Yang pertama, majoriti murid dapat mempraktikkan teknik Gatacom dengan baik. Peningkatan 85% bagi markah ujian pertama, walaupun peningkatan markah individu tidak ketara. Yang kedua, teknik Gatacom berjaya meningkatkan kefahaman murid dalam menjawab soalan kata tugas menghuraikan. Yang ketiga, peningkatan markah murid sebanyak 94.2% bagi ujian POS 2 berbanding ujian POS 1 dengan menggunakan kaedah mnemonik anekdot. Jadi, kaedah mnemonik anekdot berjaya meningkatkan kefahaman dan daya ingatan murid-murid. Kita lihat kekuatan kajian. Teknik Gatacom menjadikan proses menjawab soalan lebih mudah dan terpandu. Responden sangat teruja untuk mempraktikkan teknik tersebut semasa menjawab soalan. Majoriti murid dapat memahami dan menguasai kaedah mnemonik anekdot dengan baik. Perubahan yang dapat dilihat ialah murid-murid dapat mengerti fakta sains dengan lebih mudah dan ianya dapat kekal lama dalam ingatan mereka. Terdapat juga kelemahan kajian iaitu masa yang diambil agak lama untuk mengingati dan memahami konsep sains bagi soalan yang ditanya. Sebilangan murid tidak berupaya menjawab soalan kata tugas menghuraikan dengan istilah dan fakta sains yang tepat. Murid mengambil masa yang agak lama untuk mencipta mnemonik anekdot. Tidak semua topik boleh menggunakan kaedah mnemonik. Dan seterusnya, sebilangan murid tidak berupaya mencipta rangkai kata sendiri kerana teknik ini memerlukan kreativiti yang agak tinggi untuk mencipta ayat yang sesuai. Ianya menjadi masalah kepada sesetengah murid, namun murid yang lain turut berkongsi idea. Sekarang kita lihat cadangan dan tindakan selanjutnya.
Yang pertama, menggunakan teknik gatakom dan mnemonik ini dengan lebih kerap. Yang kedua, memberikan lebih banyak soalan kebat sama ada dalam bentuk lisan atau bertulis. Yang ketiga, membuat lebih banyak peta pemikiran bagi setiap topik bagi memudahkan murid mengingati fakta sains. Dan yang keempat, berkongsi teknik ini dengan guru-guru sains yang lain supaya dapat dipraktikkan kepada murid-murid lain. Ini adalah bibliografi ataupun rujukan yang saya rujuk. Itu sahaja pembentangan kajian tindakan daripada saya. Sekian, terima kasih.